Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada anda yang bersama dengan Soal Drama di TV9 dan anda boleh tonton catch up di YouTube Cool TV. Saya Izwan Azir akan bersama dengan anda selama setengah jam ini dan malam ini agaknya drama apa yang kita nak sorot? Okey, drama yang baru saja bersiaran tadi di TV3 dalam slot Lestari, Budak Tebing 2. Dan ini adalah kesinambungan daripada Budak Tebing 1 ataupun Budak Tebing sahaja yang mendapat tontonan seramai 10 juta orang menurut rating yang dikeluarkan AC Nielsen. Jadi tahniah dan saya percaya kerana sambutan baik yang diberikan oleh penonton-penonton tempatan terhadap corak ceritanya yang dikatakan sedikit berbeza, tidak terlalu klise, tidak membawakan mesej ataupun tema percintaan sangat. Ya, itu antara yang menjadi faktor ia diterima. Jadi sekarang malam ni kita nak bercakap tentang Budak Tebing 2. Kita nak membawakan subtema daripada drama ini, latar belakang penentu kegagalan, tanda soal besar dekat situ. Apakah latar belakang kalau kita tengok cerita Budak Tebing kan, mereka ni asyik lepak dekat tebing saja. Apakah mereka ini dengan latar belakang itu yang akan menentukan masa depan mereka berjaya atau gagal? Apa kata kita catch up sedikit macam mana agaknya drama Budak Tebing 2 ini? Aku nak korang kacau hidup budak tu. Korang kacau bapak dia, korang kacau kerja dia, korang kacau jiwa dia sampai dia betul-betul meracau. Paranoid. Sampai dia kemurungan. Depresi, bunuh diri sendiri. Dia mati, kita selamat. Apa sebab begitu diorang, weh? Asal pula mana aku tahu? Tak. Ni bukan salah Arif. Kita orang yang rasa kita tak sedar hati dan kita datang. Lagipun sebab kita orang juga kan? Dulu cakap best friend lah, apalah, tak ada rahsia antara budak tebing. Ni tiba-tiba ada rahsia pula. Asal? Tak, aku tak nak bagi tahu korang sebab aku tak nak korang jadi part of masalah aku. Ni masalah aku. Masalahnya masalah korang, masalah kita orang juga. Tak masalah sekali. Kita boleh tolong kau, Tongki. Senang sekali dalam pertemuan minggu ini untuk membicarakan tentang drama Budak Tebing 2. Saya bersama dengan dua tonggak utama dari drama ini, iaitu Eddie Ashraf dan Bella Dewana. Assalamualaikum rakan-rakan semua. Hai, Assalamualaikum. Ya, seronok sekali saya dapat bersama dengan anda. Sekali lagi saya nak ucapkan tahniah atas pencapaian 10 juta penonton dalam Budak Tebing 1 dan saya percaya dengan kesinambungan dalam Budak Tebing 2 ini akan boleh mencapai ataupun melebihi lagi rating itu. Saya sebenarnya, Eddie dan Bella, saya suka tengok Budak Tebing ni sebab dia banyak runut muzik yang menyebabkan sambil saya tengok drama tu sambil lagu-lagu yang yang in kan. Itu bahaya. Baik, mari kita bercakap tentang drama Budak Tebing ini bersama dua pelakon utama ni. Eddie dahulu, mungkin anda nak ceritakan proses pembikinan drama ini di sebalik sekatan-sekatan yang ada sekarang, bahaya COVID. Ceritakan kepada penonton-penonton dan pengikut setia Budak Tebing dari episod ataupun edisi yang pertama sampai edisi kedua ni, bagaimana proses menjayakan drama ini dalam suasana norma baru sekarang. Yes. Basically, tempoh syuting kita memang kita syuting dalam fasa PKP, tapi bukan yang sekarang ni lah, yang dulu lah. Yang the second one, tak silap saya. Yang ringan sikit. Yes, yang Januari. Tapi of course itu bagi saya dia satu cabaran yang sangat-sangat susah juga sebab kita location shooting kita open dan juga location kita dekat bawah tebing, walaupun dekat ramai orang, of course kita punya to be honest, kita punya timing shooting tu agak terganggu sikit, tapi alhamdulillah we manage to finish it dengan cara yang sangat profesional, semua patuhi SOP dan juga tak ada apa-apa isu yang timbul lah semasa sepanjang penggambaran kita. Alhamdulillah. Dan Bella, bagaimana anda melihat chemistry antara barisan pelakon sebab dah dibawa daripada yang pertama sampai masuk Budak Tebing kedua sekarang, saya rasa semakin boleh memahami watak dan makin dekat. Mungkin anda nak kongsikan dengan penonton-penonton malam ini?
Kalau daripada segi karakter, Bella rasa karakter masing-masing dah ada karakter sendiri. Lepas tu diorang pun dah faham karakter diorang macam mana. And then chemistry kita orang dengan each other pun memang dah rapat. Sebab kalau macam yang abang cakap tadi, daripada season 1 kita orang dah kenal. And then season 2 pula episod yang panjang juga, dalam tempoh masa syuting yang panjang juga. So Bella rasa benda tu pun lagi menguatkan chemistry kita orang ada dekat set. Dan mungkin kalian nak mengkabarkan bagaimana agaknya perbezaan antara Budak Tebing 1 dengan Budak Tebing 2 ni. Kalau saya tengoklah mungkin Budak Tebing 1 lebih ceritanya kepada pergaulan sosial anda di bawah jembatan, ada isu keluarga sedikit. Kalau Budak Tebing 2 ni apa yang menariknya, Eddie? Of course, apabila kita buat a second season, kita nak dia jadi more interesting dan juga plot dia tu perlu lagi menarik dan juga hit the point. Okay, jadi perbezaannya antara first dengan second ni, of course the plot and also isu-isu yang perlu kita selesaikan daripada Budak-Budak Tebing punya side adalah lebih serius, lebih impactful dan lebih aksi boleh dikatakan. Alright. Kenapa Bella rasa daripada isu ibu kandung dan ibu susuan. Sebab benda tu pun actually terjadi dalam real life pasal tak tahu siapa ibu kandung, tak tahu siapa ibu susuan. Lepas tu dalam Budak Tebing 2 ni ada bawa naik isu tu. Yes, tapi Izzuan, ini yang kelebihan yang saya nampak dekat drama Budak Tebing sebab kita sentuhkan isu-isu yang susah sangat drama-drama lain nak sentuh. Sedangkan betul? Ada isu yang berada di sekitar kita. You know, sebab saya rasa TV3, thank you TV3 dan juga production house kat Jalina Rizab sebab buatkan drama yang macam ni sebab ini yang sebenarnya drama-drama yang penonton-penonton kita mahukan. Bukan cinta-cinta yang terlalu banyak sangat kan. Jadi ini drama yang sepatutnya lebih ditengahkan. Bukan cakap as in sebagai saya seorang pelakon tak, tapi saya sendiri pun kalau sebagai penonton saya nak tengok drama-drama yang macam ni lebih best, lebih dengan masyarakat. Tak, itulah dia yang membezakan dua dunia kita tu. Orang yang dah berusia dengan awak semua ni orang-orang muda kan. Genre dan cara penggarapan drama tu mungkin sedikit berbeza dari segi penerimaan, tapi saya kata ini satu drama yang refreshing kerana membawakan tema yang jarang-jarang dibawakan, kisah anak-anak duduk bawah jembatan, kehidupan mereka dan sebagainya. Saya nak tahu, kita bawakan tema pada malam ini, latar belakang penentu kegagalan. Saya nak tahu dalam kehidupan peribadi mungkin, apakah kita patut melihat mereka yang berkumpul bawah jembatan, berkumpul tepi jalan ini, kita judge mereka bahawa ini tak ada masa depan punya orang ni. Sedangkan Bella yang membawakan watak Laura hampir-hampir pergi ke London tu. Okey, point ni saya sebabkan saya sebagai watak Tongki dalam cerita ni kan. Dia satu quotes yang relate dengan watak Tongki sepanjang saya berlakon tu. Sebenarnya bila kita berlakon, kita nak sampaikan mesej dekat penonton. Betul. But at the same time, kita sendiri dapat mesej tu. Mesej yang saya dapat sepanjang memegang watak Tongki ni adalah it's not about the destination, it's about the journey. Alright. Ya, jadi kita tak perlu fikir ataupun kita tak perlu risau kat mana destination kita akan sampai nanti. Apa yang kita perlu fikir adalah journey kita sepanjang kita nak sampai ke destination tu. Itu yang lebih important sebab daripada segi side Tongki dia bukan seorang budak yang berpelajaran. Tapi dia sangat rasional sebabkan pengalaman-pengalaman yang dia lalui tak sama dengan pengalaman-pengalaman budak-budak lain yang lalui. Jadi pengalaman itu yang membuatkan dia besar, yang membuatkan dia matang. Jadi saya rasa sangat-sangat penting untuk membina seseorang insan, pengalaman. Wow. Dia jawab. Pengalaman mematangkan fikiran. Mematangkan fikiran Dan guys, kita nak kena kita tak banyak masa dan saya nak tutup pertemuan saya dengan kalian. Mungkin ajakkan, ini baru episod ke-6 malam ini, ada beberapa banyak episod lagi. Jangan risau kepada mereka yang mungkin tertinggal kereta api ke, tak sempat tonton ke, masih sempat lagi untuk melihat ataupun menonton Budak Tebing 2. Silakan. Okey, kepada sesiapa yang tak sempat nak tengok Budak Tebing dekat TV, korang boleh tengok Budak Tebing dekat aplikasi iQIYI, and then korang boleh stream je dengan secara percuma. Korang boleh tengok berapa banyak kali korang nak, dan kalau korang sempat tengok dekat TV. Alright. Dan sedikit daripada Eddie?
Okey, terima kasih kepada semua penonton yang support Budak Tebing 1, dan sebenarnya Budak Tebing 2 ni ada disebabkan terlalu banyak daripada permintaan penonton. So kami sajikan kepada korang Budak Tebing 2. Jadi jangan lupa tengok and keep on support us. Thank you. Alright. Eddie dekat rumah Saya dekat rumah. Dia bunyi bergema tu macam bawah jembatan ni. Tapi dengar cantik. Don't worry. Rumah saya bawah jambatan. Baik, terima kasih kepada Eddie Ashraf dan juga Bella Dewana, dua tonggak utama dalam Budak Tebing 2. Selamat maju jaya guys, dan insya-Allah banyak lagi karya yang akan menyengat penonton-penonton Malaysia tak lama lagi ya. Take care. Kita berehat sekejap. Kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Ira kat mana sekarang, Laura? Kat rumah lah, dalam bilik. Tak keluar pun. Dia seorang-seorang? Kau gila ke apa? Mana boleh kau tinggalkan dia seorang-seorang time-time macam ni? Dia boleh depressed tu kau tak? Sebab kalau dia depressed, macam-macam benda pelik yang dia boleh buat. Tak apalah Arif. Tahun depan pun kau boleh masuk juga. Ni lah, kau nak apply je. Kan, semua kau dah tahu dah. Kau tinggal apply je. Tengoklah, kalau ada rezeki adalah. Ni lagi pun bos aku dah amanahkan dekat aku. Dia suruh aku jaga car wash ni. Wah, untung lah kau. Alhamdulillah, rezeki. Terima kasih kepada anda yang terus bersama Soal Drama di TV9 dan YouTube Cool TV. Malam ini kita menyorot drama Budak Tebing 2 yang sedang disiarkan di slot Lestari TV3 Rabu hingga Sabtu 9 malam. Dan tadi saya dah katakan ada seorang lagi pelakon dari Budak Tebing 2 ni bersama dengan saya malam ini. Saya nak memperkenalkan dua tetamu dalam blok kedua ni. Yang pertama, kita ada Dr. Tengku Asmadi Tengku Muhammad, perunding motivasi, dan Adam Lee yang ini dah kali ketiga rasanya bersama Soal Drama. Senang sekali Adam, anda terus bersama dengan Soal Drama. Assalamualaikum Dr. Tengku Asmadi dan Adam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Doa saya sihat-sihat sahaja hendaknya. Dan kalau boleh saya ke Dr. Tengku Asmadi dahulu. Kita bercakap drama Budak Tebing 2 ini, subtemanya ialah latar belakang penentu kegagalan. Ada tanda soal dekat situ. Apakah dalam hidup ni, kalau kita melihat orang dengan latar belakang, kalau dia anak orang have sikit, kita kata oh ni bakal berjaya ni satu ketika nanti. Orang yang duduk bawah jembatan macam budak-budak Tebing 2 ni tak ada masa depan ni semuanya. Mereka nanti jadi penyangak dan jadi sampah masyarakat katanya. Jadi apakah kita ni hidup dalam persepsi begitu, dan bagaimana sebenarnya latar belakang tidak menjanjikan sama ada kejayaan ataupun kegagalan? Doktor. Baik, terima kasih Rizwan. Bila kita bercakap tentang latar belakang, ya, dia bukan soal latar belakang siapa ayahnya, siapa keluarganya, tetapi yang paling penting adalah bagaimana pendidikan yang diberikan, pendedahan yang diberikan, yang memberikan di pengalaman hidup ya. Kalau kita perhatikan, ramai sebenarnya mereka yang kita lihat berlatar belakangkan yang tidak begitu bagus hari ini menjadi orang yang berjaya, jadi golongan profesional, jadi doktor, jadi jurutera, belajar sampai ke universiti. Betul. Malah kaya raya hidupnya. Sedangkan kalau kita tengok latar belakangnya dulu anak orang kampung, anak orang susah, ya, anak daripada ibu tunggal, daripada keluarga yang terbiar. Sebab apa? Sebab latar belakang hanya satu bab, satu chapter, satu bab dalam hidup dia. Tetapi dalam hidup dia melalui pelbagai fasa-fasa lagi. Dia ada rakan-rakan yang dia berkawan, ya, dan rakan-rakan sebenarnya yang banyak sangat menentukan cara mereka berfikir. Sebab kadang-kadang kalau kita tengok anak-anak, bila dia tidak mendapat kasih sayang ataupun perhatian daripada ibu dan ayah, maka dia mencari rakan-rakan. Di sinilah kalau dia memilih kelompok rakan-rakan yang boleh diharap, ya, walaupun mungkin sama-sama macam dia, tetapi boleh menasihati dia, sama-sama yang nak berjaya, nak punya masa depan, maka mereka tetap boleh berjaya walaupun asalnya daripada keluarga yang ada masalah. Tetapi kalau mereka anak orang kaya sekalipun, tetapi anak orang berada golongan profesional sekalipun, tetapi kalau mereka memilih kawan-kawan yang tidak mahu berjaya, kelompok yang mungkin sentiasa negatif dan sebagainya, itu juga akan mempengaruhi cara hidupnya, pemikirannya dan jati dirinya, karakter dia. Jadi sebab itulah latar belakang
membantu, tetapi ia bukanlah satu kemestian untuk capai kejayaan dalam kehidupan kita ni, Izwan. Ya, Baik. jadi sebab itulah ya, kalau kita mempunyai latar belakang yang bagus, tetapi kalau kita tidak memberikan pendidikan, pengalaman, pendedahan yang positif kepada anak-anak, maka mereka juga tidak boleh mengharungi kehidupan yang penuh cabaran dan ujian ini. Baik. Adam yang membawakan watak Arif dalam Budak Tebing dan Budak Tebing 2 ni, itu anda buktikan bahawa dari latar belakang keluarga yang sederhana, malah punya ibu yang sakit sehingga meninggal dunia, ayah yang kabarnya sudah meninggal dunia tapi kemudian muncul kembali. Tapi anda masih terpilih, Arif ni, ke Pulapol untuk melaporkan diri sebagai dalam pasukan polis. Jadi bagaimana Arif ataupun Adam anda nak kaitkan bahawa sebenarnya latar belakang ni bukanlah suatu yang penting sangat, di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Adam? Seperti doktor kata tadi, memang betul. Saya paling suka ayat doktor bila mak bapak perlu ada bersama anak supaya anak tu tidak pergi dekat mana. Sebab orang kata bila macam saya mungkin saya rasa saya muda lagi. Memang awak muda, betul. Kalau anda kata macam andai kata saya tak nak ambil contoh orang lain, saya ambil contoh diri saya sendiri. Andai kata mak bapak saya dia tidak menjaga saya dengan betul, dia tidak pantau saya boleh terpesong pergi kat kawan-kawan saya. Mungkin pergi ke negative vibe yang saya tak nak sebutlah, benda kita semua tahu adalah pergi ke arah ke sampah, golongan sampah masyarakat kalau arti kasar dia. Tapi benda ni kita atas diri kita sendiri. Paling penting pegangan agama lah. Solat jangan tinggal. Kalau benda basic tu kita lupa, walaupun kadang-kadang sejujur dan kadang-kadang saya manusia biasa, saya pun tertinggal. Tapi kalau kita catch up balik, kita ingat balik apa prinsip hidup kita. Kita hidup untuk siapa. Jangan pandang okey aku orang miskin, so macam ni. Jangan. Itu adalah orang kata fikiran yang sangat orang kata negatif. So buat apa kita nak fikir negatif? So kita maju ke hadapan, bukan kita pergi ke belakang. Itu pendapat saya. Dan dari drama ini ada memang jalan ceritanya menunjukkan betapa anda cuba untuk menjadi seorang abang yang bertanggungjawab, cuba menerima Effendi walaupun ada latar belakang jenayahnya dan ada kisah silamnya, tapi masih cuba berlembut hati walaupun tak nak secara terang-terangan menunjukkan penerimaan anda. Dalam kehidupan peribadilah Adam, mungkin boleh kongsikan bagaimana anda mengorak langkah untuk mencipta nama tanpa mempedulikan latar belakang dan anda percaya kepada bakat yang ada untuk terus ke tengah. Adam? Bagi saya berkat doa ibu bapa lah, restu ibu bapa. Bukan perkahwinan saja kita minta restu, bahkan kerjaan ke apa supaya hidup kita lagi orang kata diberkati. Betul. Kalau pekerjaan saya tidak diberkati oleh mak bapak saya rasa saya tak akan maintain. Saya akan give up, saya akan buat kerja apa yang boleh saya untuk sara hidup saya. Tapi jangan orang kata menganggap diri kita ni seperti lalang ke apa, kita orang ni cakap ni kita ikut. No, kita kena ada pegangan. Bagi saya mak bapak paling penting lah. Kita dengar cakap mak bapak, insya-Allah hidup kita berjaya. Baik. Dan Dr. Tengku Asmadi, Adam mengatakan tentang peranan ibu bapa. Bagaimana ibu bapa sekarang ni yang mungkinlah di pihak yang lebih beruntung, lebih berada, keluarga yang tidaklah terlalu sukar, jangan meletakkan anak-anak bahawa aku nak menyiapkan semua kemewahan yang ada hari ini supaya anak-anak aku nanti tidak susah. Sebaliknya mereka perlu, seperti Adam tadi, mencari kebolehan dan bakat diri sendiri tanpa bergantung kepada latar belakang dan menempuh hidup ini dengan kebolehan serta kemampuan yang ada pada diri sendiri. Okey, ibu bapa sebenarnya ialah siapa yang tak sayang anak. Semua orang sayang anak, tetapi sayang bukannya bermakna kita berikan segala keperluan kemewahan dalam hidupnya dan juga menjaga mereka 24 jam supaya mereka tidak ada masalah, tidak ada cabaran dalam hidup. Sebenarnya cabaran dalam hidup, masalah dalam hidup, itulah guru yang paling penting, yang paling utama. Kadang-kadang kita biarkan anak-anak kita berdepan dengan masalah, atasi masalah dia sendiri.
belajar jatuh dan bangun dengan masalah, dan ini akan membina karakter dia. Jadi sebab itu sebagai ibu bapa, kita jangan cepat untuk menghulurkan bantuan. Ada waktunya kita tengok dari jauh. Ada ketikanya bila dia datang minta pandangan, kita tanya dia sendiri apa pandangan dia sendiri, apa yang dia nak buat, apa yang dia fikirkan, apa perancangan dia. Jadi bila kita bertanya, sekurang-kurangnya kita berikan mereka ini berfikir apa solusi-solusi yang mereka ada sebelum kita memberikan nasihat dan pandangan kita. Jadi kadang-kadang ibu bapa ni terlalu nak manjakan anak-anak. Ya, semua benda kalau boleh ibu bapa nak buat. Contoh misal paling mudah lah, bila buku kerja sekolah buat tertinggal dekat rumah, ibu bapa sanggup pergi ambil kerja sekolah tu hantar ke sekolah. Dia takutnya nanti anak tu nanti kena apa? Kena marah adik cikgu, kena denda adik cikgu. Itu satu contoh yang mana kita telah merosakkan sebenarnya anak kita sendiri kerana biar dia bertanggungjawab. Kerana dia yang tinggalkan buku tu. Jadi lain kali dia ingat dia tak buat lagi. Jadi kadang-kadang perkara-perkara yang sebegini, bila kita berikan peluang anak-anak kita belajar daripada kesilapan, inilah yang membina karakter dia dan inilah yang membuatkan dia boleh berjaya di masa depan dia. Jadi dia tak mudah mengalah dan sanggup melakukan berdepan dengan apa juga isu, dan mereka tidak akan mudah berputus asa. Ini yang kita nak daripada anak-anak kita. Dan bagusnya sebenarnya kita tengok anak-anak orang susah ni, anak-anak orang susah, mereka ni mempunyai peluang lebih besar membina karakter-karakter sebegini berbanding dengan anak-anak orang yang senang. Sebab tu kalau kita perhatikan, ramai di antara mereka bila terlibat dalam bisnes dan sebagainya, jatuh bangun mereka dah tak kisah. Berselut, bergelumang dengan kotor, mereka tak kisah. Anak-anak orang susah ni, ini karakter yang terbina daripada mereka kecil lagi. Dan inilah yang sepatutnya juga ada pada anak-anak orang senang. Biarkan anak-anak kita merasa susah, biar anak kita merasa buat kesilapan, dan biar dia belajar daripada kesilapan dia. Dan insya-Allah kita cuma pastikan daripada jauh, pantau, lihat, pastikan mereka tidak bergaul dengan kumpulan-kumpulan yang boleh merosakkan dia. Itu yang kita kena jaga betul-betul. Dan itulah yang ditonjolkan Arif bersama adiknya Yoyol, walaupun mereka bukanlah keluarga senang, tapi sekurang-kurangnya ada juga kejayaan yang dibawa bagaimana Arif ni nak mengawal adiknya, dan Arif sendiri berjaya ke Pulapol walaupun tak lapor. Dan kemudian begitu juga dengan Tongki yang tadi kita dapat lihat bagaimana dia menjaga ayahnya, walaupun kemudiannya nanti itu ada jalan ceritanya, anda perlu tonton. Jadi saya nak ucapkan selamat maju jaya untuk Adam, dan mudah-mudahan selepas PKP ini banyak lagi projek lakonan anda anak muda yang berbakat, pasti akan bintang tu akan lebih bersinar lagi. Begitu juga saya nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Tengku Azmadi Tengku Muhammad, perunding motivasi, kerana bersama dengan soal drama malam ini. InsyaAllah rakan-rakan ada kesempatan lain kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Itu dia dua tetamu saya, seorang pelakon dari drama Budak Tebing 2, Adam Lee, menyertai tadi rakan-rakannya Eddie Ashraf dan Bella Dewana untuk menyorot drama Budak Tebing 2 pada malam ini, dan juga seorang perunding motivasi. Tak perlu saya perkenalkan lagi, Dr. Tengku Azmadi Tengku Muhammad. Sekejap lagi kita akan kembali, jangan ke mana-mana. Teruskan bersama Soal Drama. Reti pun balik. Kau lepak mana? Tebing. Entah pula pernah lepak mana yang kau bising-bising apa masalah kau. Jangan kau ajar boleh tak? Belajar sikit, cara hormat orang tua. Person tu ni hormat diri dia dulu. Oh, bodoh hormat. Kurang ajar betul. Kau cakap apa yang aku tak dengar? Tinggal aku pekat ke apa? Sudah. Oi! Kau nak bunuh diri ke? Kau turun! Sudah. Bahaya nangis ni. Kau okey tak okey, Nira? Budak Tebing 2 mendapat sorotan soal drama minggu ini yang anda boleh tonton juga catch up di YouTube Cool TV. Dan inilah drama Melayu hari ini, bukan semata-mata kisah klise, tapi Budak Tebing 1 berjaya meraih jumlah tontonan sehingga 10 juta. Itu satu rekod ataupun pencapaian yang baik kerana drama ini diolah dalam suatu yang sedikit berbeza, membawakan kisah watak-watak anak-anak yang berada di tebing, selalu lepak, tetapi ada kisah mereka yang tersendiri. Anda perlu tonton dalam slot Lestari, Rabu hingga Sabtu 9 malam
di TV3. Minggu hadapan kita nak bercakap tentang drama Hatimu Sedingin Salju. Wah, zaman panas-panas ni ada juga hati tu sentiasa dingin macam salju. Jadi jangan lupa soal drama di TV9 dan YouTube Cool TV. Saya rasa itu saja waktu yang kita ada untuk pertemuan minggu ini bagi pihak kru penerbitan. Saya Izwan Azir Salim mengucapkan terima kasih atas kebersamaan anda. Jumpa lagi minggu hadapan. Assalamualaikum. Jaga diri Malaysia. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Selamat pagi cikgu. Membaca itu jambatan ilmu. Bridging series lepas tu kau kaji liriksku. Jadi cool freestyle satu album. Makan sarapan macam menu. Coming to America, Eddie and the Sinyo. James Earl Jones, ini Jeffrey Joffa. Nak chiropractor semua rapper tegak poster. Tapi hormat untuk general. Tu fair dulu naik kancing sekarang kereta kebal. Buku sejarah tebas sekarang. Kita yang karang menang perang. Selamat petang kepada yang datang untuk syarahan. Ini cuma hanya pesanan ucapan. Pengerusi kejohanan latihan. Buku teks ku sekolahkan. Last time.